Hai, salam sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk kita setting fungsi servis staff. Okey, sebelum saya menerangkan cara penggunaan, saya terangkan dulu apa itu servis staff. Okey, servis staff ni selalunya peniaga yang menggunakan fungsi servis staff ini selalunya seperti perniagaan kafe, restoran, kedai makan. Okey, di mana anda nak bahagikan order tu kepada minuman, okey, di bahagian belakang minuman dan juga masakan. Begitu juga kalau anda kata anda ada masakan panas, masakan lain-lain, jadi anda nak order tu terus kepada mereka dan mereka hanya lihat bahagian yang perlu mereka siapkan sahaja. Okey, sebagai contoh, pelanggan datang dekat kedai anda. Kemudian dia ada order minuman, dia ada order makanan. Jadi pekerja dekat bahagian belakang, dia hanya tengok bahagian yang perlu dia lihat sahaja. Jadi bahagian minuman dia hanya tengok minuman sahaja dan bahagian makanan dia hanya tengok makanan sahaja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya anda punya perniagaan, anda adalah peniaga, contoh doktor gigi, doktor kesihatan, doktor pakar kulit. Jadi ada doktor-doktor yang bekerja dengan anda. Jadi bila pelanggan tu datang kepada anda, jadi dia purchase dengan anda, beli dengan anda dan setiap section yang dia beli dengan anda, kita terus assignkan doktor mana yang bertanggungjawab di atas untuk menyelesaikan masalah tersebutlah. Okey, yang itu adalah situasi yang kedua. Jadi situasi yang seterusnya bergantung kepada perniagaan anda. Okey, yang penting sekali ialah servis staff ni untuk kita assignkan setiap jualan tu kepada pekerja kita. Okey, pekerja kita yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan jualan tersebut. Okey, jadi cara untuk kita hidupkan, yang pertama, kita pergi dekat bahagian setting, kemudian kita pergi dekat bahagian business setting. Okey, seterusnya kita terus hidupkan untuk bahagian enable service staff in product line. Okey, jadi pada setiap product line tu kita terus boleh assignkan kepada pekerja yang kita nak. Okey, kemudian kita boleh terus hidupkan untuk is service staff require. Kita hidupkan juga. Kemudian kita update setting. Okey, jadi automatiknya fungsi tersebut dia akan hidup. Okey, kemudian dekat bahagian modul, kalau anda lihat, anda boleh ikutlah kita punya fungsi yang telah kita sediakan dan pastikan anda hidupkan ni lah, service staff. Okey, kalau anda lihat dekat sini pun kita ada bagi tahu apa itu service staff. Okey, anda hidupkan sini kemudian update setting. Okey, selesai dekat bahagian situ. Jadi, selepas anda hidupkan fungsi service staff, anda hidupkan pula dekat bahagian setting tadi saya tunjukkan. Okey, pastikan user management anda juga adalah service staff. Jadi, cara macam mana anda nak hidupkan tu? Okey, anda pergi dekat bahagian user management. Okey, first kita check dulu roles. Jadi, selalunya service staff ni dia bila anda kata anda nak dia tengok bahagian mana yang dia boleh bahagian mana yang dia kena siapkan, jadi anda kena wujudkanlah dekat bahagian user management ni. Okey, jadi dekat bahagian roles dah selesai, di sini ada satu untuk cashier. Jadi dekat user. Okey, user. Okey, kalau anda lihat dekat sini contoh, saya dah siapkan. Slot yang pertama adalah makanan. Jadi makanan ni kalau kita klik edit ataupun kita klik untuk button add, iaitu kita nak wujudkan yang baru. Okey, jadi kita kena pastikan wujudkan ID dan password lah kepada mereka. Jadi bila kita wujudkan ID password, cara macam mana nak guna untuk user management ni ada dekat video yang lain. Anda boleh lihat dekat video tersebut lah. Okey, pastikan anda kena buatkan lah dia punya ID password. Okey, dekat bahagian password ni anda kena letak dan pastikan dia boleh login lah, sebab untuk bahagian service staff ni selalunya dia boleh login. Dia boleh login dan dia boleh lihat apa task yang perlu dia buat. Okey, jadi untuk user dah selesai, kita pergi dekat bahagian roles, pergi balik dekat bahagian roles tadi.
Jadi anda boleh wujudkan rules yang baru kalau anda kata dia adalah anda adalah peniaga kedai makan, restoran ataupun kafe, anda wujudkanlah pekerja dekat bahagian belakang ataupun anda boleh namakan ikut kesesuaian anda punya perniagaan. Jadi bila anda klik button edit dekat sini, sama seperti anda wujudkan yang baru, dia akan keluar form yang sama. Basically dia akan keluar form yang sama, tidak akan berubah. Okey, kita klik dekat bahagian situ. Okey, pastikan untuk rule tersebut anda hidupkan ini. Ya, service staff. Anda hidupkan dekat sini. Bila anda dah hidupkan dekat bahagian sini, automatik nanti dekat bahagian post nanti bila anda buat jualan, okey, bila anda buat jualan, okey, contoh kita buat air mineral, kemudian kita buat satu lagi mi goreng. Okey. Jadi kalau anda lihat dekat sini, okey, air mineral, jadi siapa servis staff yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan ataupun untuk menyiapkan minuman ni? Kita bagi dekat bahagian minuman. Kemudian untuk makanan, siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan makanan ni, untuk menyiapkan makanan ni, kita bagi dekat bahagian makanan. Okey, maknanya kita dah buat tadi user management, satu untuk kitchen bahagian minuman, satu lagi untuk kitchen bahagian makanan. Sama juga kalau anda kata anda siapkan juga servis staff ni, maknanya anda dah siapkan, kalau anda kata anda peniaga, macam saya cakap tadi, anda adalah peniaga doktor gigi, pakar kulit. Jadi anda siapkanlah nama servis staff tu doktor-doktor yang bertugas di dalam premis anda, di dalam perniagaan anda. Jadi sama sahaja, cuma produk ni lah, dia bukanlah jadi air mineral. Mungkin dia ada servis-servis yang anda tawarkan. Jadi siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan uh, jualan yang telah kita buat ni. Jadi kita terus tentukan untuk bahagian servis staff. Jadi dekat atas ni pun kita boleh terus tentukan siapa leader untuk servis staff ni. Leader dia adalah, contoh dekat sini kita buat satu lagi. Okey, jadi dia ni leader. Untuk settlekan bahagian ni, dia kena uruskan dekat bahagian dua-dua ni, pastikan benda ni dua-dua ni dah siap. Itu maksud dia. Jadi bila anda kata kita customer dia dah buat pembayaran, kita pilih cara pembayaran macam mana. Okey. Kemudian kalau anda kata kita pergi balik dekat bahagian service staff. Jadi service staff bila dia login ID dan password dia, dia boleh tengoklah kerja apa yang dia kena buat. Jadi ataupun kita pergi lihat dekat bahagian order ni. Okey, kita pergi dekat bahagian order. Jadi terus tentukan. Okey, kitchen bahagian minuman. Okey, jadi dia akan keluar lah. Dia akan keluar macam hari tarikh hari ni adalah 6 hari bulan. Okey, jadi dia kena siapkan air mineral. Jadi kalau ada pelbagai lagi dia kena siapkan lah. Okey. Kemudian selesai dia siap untuk makanan tersebut ataupun dia dah serve, dia dah siapkan produk tersebut, dia boleh mark sebagai dah siap. Jadi automatik nanti makanan tu telah pun dihantar kepada pelanggan anda. Okey, sama juga kalau doktor, maknanya dia dah serve dah pelanggan tersebut. Kemudian untuk makanan pun sama. Okey, kita pergi dekat bahagian makanan. Okay, jadi kat sini nampak ada kena siapkan mi goreng, iaitu daripada customer mana, berapa hari bulan. Jadi kemudian dia dah siap, dia mark saja dah siap. Okey, jadi itulah caranya untuk menggunakan service staff. Jadi service staff ni dia bergantung kepada jenis perniagaan anda. Macam yang saya tunjukkan ini, kedai makan, restoran, kafe, doktor, sama je. Tapi kalau anda kata peniaga-peniaga lain, dia bergantung kepada logiknya peniaga dia. Jadi kalau anda kata anda nak tanya, anda boleh bertanya kepada wakil jualan kami, dan wakil jualan kami dia akan bawa kepada trainer kami, dan trainer kami yang akan tolong fikirkan apa yang logiknya yang bersesuaian untuk perniagaan anda. Okey. Jadi sampai di situ saja untuk tutorial macam mana untuk menggunakan service staff. Jadi pastikan anda lihat dan tonton semua video tutorial yang telah kami sediakan untuk memastikan anda faham dan tahu cara untuk menggunakan sistem usahawan. Okey.
Terima kasih banyak. Sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.